akan ada malaikat hijab dia waktu turun satu makhluk Allah yang bernama kesedihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله الذي رد علي روحي wa'afani fi jasadi wa adinani bi dzikrih. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini. Dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita. Dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Quran wa indal mauti syahada wa ba'dal mauti jannata wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati, kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juzuk Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya pada malam yang mulia ini. Kita masih lagi dalam bulan Rajab yang mulia. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi izin kepada kita untuk kita duduk di dalam majlis ilmu, di dalam masjid salihin. Mungkin kisah tersiratnya Isra' Mi'raj. Apa yang tersirat dalam kisah Isra' Mi'raj? Pertamanya, apa yang kita perlu tahu? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak faham mukjizat ni, satu tanda bukti bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi. Kalau para wali, kita panggil dia karamah. Kalau para nabi dan rasul, maka kita sebut mukjizat. Dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ahli jemaah yang saya kasihi, hampir 1000 mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada 1000 ini, mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling terbesar adalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini, ketika mana Al-Quran ini diturunkan daripada Lauh Mahfuz, turun ke Baitul Izzah, kemudian turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan Al-Quran ini turun dibawa oleh Sayyidina Jibril, maka Sayyidina Jibril menjadi ketua kepada segala para malaikat. Nak kata hebatnya Al-Quran. Dan turunnya dia di satu malam di bulan Ramadan, maka daripada 12 bulan Ramadan, 12 bulan setahun ni, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan setahun ni. Dalam semua ni, hanya 1 bulan sahaja yang mana disebut dalam Al-Quran. Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas.
Disebabkan dia turun satu malam itu, maka siang hari dengan malam hari, mana yang lebih mulia? Iaitu malam hari. Dan daripada malam hari, satu malam yang mulia dipanggil malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia turun pula Quran ini. Turun pula kepada satu tempat iaitu Mekah dan juga Madinah. Maka Mekah dan Madinah menjadi dua tempat yang paling mulia atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia turun pula kepada Nabi kita, manusia yang paling agung ini, maka menjadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin, dan juga menjadi sayyidul makhluqat, menjadi ketua kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan turunnya Al-Quran, jadi mulianya Al-Quran ini pula turun kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari start daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang paling mulia sekali. Dan apabila Al-Quran ini turun di dalam hati kita, maka seseorang itu akan dimuliakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita boleh tengok agungnya Al-Quran, dan dia ni diturunkan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pengenalan tentang kehebatan mukjizat teragung ini. Maka kita nak tengok mukjizat yang teragung yang seterusnya daripada semua mukjizat-mukjizat lain. Masuk saja bulan Rajab yang mulia, semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di pelosok dunia yang beragama Islam pasti akan bercerita tentang Isra wa Mi'raj. Kerana peristiwa ini adalah mukjizat kedua teragung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nak meneruskan, boleh ikut saya dah. Ya Allah. Deras sikit suara. Ya Allah, kami bersyukur kerana menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa syukur. Jika kita di dunia ini kita rasa syukur menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah ketika mana kita di padang mahsyar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apabila kita nak bercerita tentang Isra wa Mi'raj, pertamanya yang kita kena faham, program yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, program yang diberikan oleh Allah kepada makhluk dia hanya seorang saja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan program ini dia dibuat satu kali dan tidak akan dibuat sampai bila-bila. Dan program yang dipanggil Isra wa Mi'raj, malam ni kita buat program Isra Mi'raj, tetapi kita tak naik langit. Dan apabila kita sebut Isra wa Mi'raj, satu peristiwa yang mana kita faham Isra Mi'raj satu peristiwa dah. Okay. Dia adalah satu peristiwa, dua keadaan. Yang pertama Isra, perjalanan malam daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dan Mi'raj iaitu naik ke langit bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada semua ni tuan-tuan ahli Jumaat yang saya kasihi, daripada 1000 mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua dah kita boleh senaraikan. Pertama Quran, yang kedua Isra Mi'raj. Hari ini saya nak tambah satu lagi peristiwa yang mana ianya juga adalah
mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata dia tengok depan. Tapi dia ada satu lagi mata belakang ni, dia boleh tengok ke belakang. Tapi sahabat tak nampaklah putih mata seperti kita ni. Dia boleh tengok. Seolah-olah CCTV. Itu di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi lah, boleh cari tuan-tuan, boleh balik di siapa ulama buat buku lah nak cerita tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni umur 40, siapa umur 53 dia duduk Mekah. Kemudian 10 tahun yang seterusnya dia duduk di Madinah. Jadi ada dua fasa Mekah Madinah. Dan umur dia 40 tahun dia tak jadi Nabi Rasul lagi. Umur dia start 40 sampai 53. 53 ni lah baru dia berhijrah ke Madinah. Lebih kurang 50 lebih nak dekat dengan 53 ni. 1 tahun yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin diuji. Start dia masuk umur 40 tahun dia kau uji lagi. Kau banyak ujian Nabi, semakin banyak ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ujian yang paling menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu ketika mana umat Islam ketika itu tak ramai. Apabila tak ramai ni, tapi dia ada orang yang dia nak nahak. Ada orang yang mana dia ni dia tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh royak lagi, Nabi berani lagi nak cerita, iaitu Abu Talib. Tapi Abu Talib, sampai satu masa Abu Talib bin Abdul Muttalib ini mati, meninggal dunia. Patah sayap kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah orang. Kalau Nabi nak kecek gapo, orang lari pun tak boleh buat gapo. Tapi ketika mana Abu Talib ada ni, kalau orang nak ke Nabi, Abu Talib kata, "Lakuh aku dulu. Jangan mu duk mana-mana dah." Itu Abu Talib. Dan ketika itu, siapa ke tahap yang kedua, peristiwa yang kedua adalah umat Islam ketika itu di pulau diboikot. Di pulau diboikot siapa ke tahap tak boleh nikah dengan orang yang Islam ini, dan tidak orang Islam ni tak boleh nak nikah, dan orang tak boleh nak nikah dengan dia. Dan tidak ada istilah jual beli di antara mereka. Jadi apabila tak ada istilah jual beli, sehingga kan mereka ni diboikot, siapa ke tahap makan pun terpaksa makan kayu. Apa ni, rupuk-rupuk, siapa ke tahap. Sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Matinya nak, iaitu Abu Talib ni. Tak ada semata, mati pula Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sedih lagu tu, kemudian ketika mana di pulau ke siapa gitu semua ni, siapa ke tahap dia ada perjanjian dia kan, dia ada perjanjian dia tu. Orang kafir Quraisy dia tulis, tak boleh nak nikah, tak boleh nak buat gini, tak boleh nak buat gini dengan orang Islam. Tiba-tiba Allah ilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mimpi malam itu. Dia kata, anak-anak telah makan semua perjanjian orang kafir Quraisy kecuali kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Maka lepas tu habis boikot dia. Saya tak panjangkan kalam cerita pasal tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat ketika mana diujinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para muslimin dan muslimat, orang Islam ketika itu, penduduk di Taif, iaitu waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, marilah sini, kalau mu diuji mari. Kalau mu nak apa-apa marilah sini. Aku terima. Aku jamin tentang keselamatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak anak akak dia, iaitu Zaid bin Harithah, pergi Taif. Siapa kau Taif?
Nya lepak serirak habis. Dia suruh budak-budak ni kata kepada Nabi, orang kata Nabi ni gila, sampai ke tahap dia suruh budak-budak lempar batu. Lempar batu, lempar seripah ambak. Kena kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kena ni, darahlah kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan darah ini mengalir sampai ke seripah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahan, takut jatuh. Kalau jatuhnya darah ini, nescaya akan hancurlah bumi Taif. Nabi pergi sampai Taif, ingat kau bolehlah seorang dua, bolehlah kata mengajak orang ramai Islam. Tak boleh apa-apa. Nabi sedih. Dalam keadaan sedih dia doa supaya apa? Ya Allah, kalaulah ginilah keadaan, kalau tempat dekat pun tak ada orang nak terima, tak okey tempat jauh ya Allah. Tak ada orang nak terima lagi. Kalau orang lemah pun tak terima, lagi-lagi orang kaya. Doa Nabi SAW sedih sangat sampai ke tahap dia pun lalu-lalu sampai ke satu kebun, yang mana kebun itu adanya pembesar daripada Quraisy. Dia tengok macam Muhammad tu. Dia pun suruh stah dia. Nama stah dia Adas pergi bui anggur. Bui sapa bui anggur jumpa dengan Nabi SAW. Nabi dia pergi makan. Nabi ambil, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada tanya, aku tak pernah dengar lagi perkataan. Siapa dia mu? Nabi tanya balik, siapa dia mu? Dia kata Adas. Aku Adas, aku asal daripada negeri yang dipanggil negeri Ninawa, iaitu di negeri Iraq. Kalau Nawa di negeri Syria, kalau Ninawa di negeri Iraq. Nabi SAW ayat, ada tu saudara aku situ seorang. Nama dia Yunus bin Matta. Kejut, mau kenal mana? Tak ada lagi orang kenal. Mau kenal mana? Mari mana mau kenal? Maka dia kata, aku adalah saudara dia. Oh, saudara muka Yunus bin Matta ni adalah Nabi. Dan Nabi-Nabi ni, para Nabi ni saudara. Maka ketika itulah Adas memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Lepas dia memeluk Islam, maka hari ni kalau kita pergi tempat tu, maka dia ada satu masjid yang bernama Masjid Adas. Daripada peristiwa itu, 4 peristiwa penting sebelum berlakunya Isra Mi'raj. Malam itu Nabi SAW diperjalankan. Nabi ini dia tidur di satu tempat, satu rumah, iaitu Ummu Hani bin Abu Talib, mak saudara dia. Ketika itu adanya Hamzah bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abu Talib, dia tidur sini. Tiba-tiba dalam tidur dia ni, turunnya 3 orang malaikat. 3 malaikat. Ada yang menyebut 2, turun malaikat ni, turun bumbung, turun. Dan ketika itu Nabi kejut, dia pun bawa lah Nabi SAW. Ada yang kata bawa dekat masjid apa semua. Dan para malaikat ini, dia turun ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berwajah menyerupai manusia. Dia serupa dengan manusia. Dia tak turun dengan rupa yang betul. Kecuali 2 kali saja. Nanti kita cerita 2 kali. Dan malaikat ini turun, dan malaikat Jibril turun beratus kali berjumpa dengan Nabi SAW. Muka dia serupa dengan satu orang sahabat. Nama sahabat itu adalah Dihya ibnu Khalifatul Kalbi. Kalau ada nak letak nama anak ni ataupun cucu, boleh letak nama Dihya. Boleh sebut nama apa? Dihya. Tak sebut Dihya. Sebut Dihya. Da, sebut da, ha, ya, ta marbutah. Dihya. Kalau ajar Melayu, D-I-H-Y-A-H. Orang lelaki dah, bukan orang perempuan. Zaman dia tu, di antara orang yang paling handsome lah. Orang paling semak. Jadi, malaikat ni menyerupai sahabat yang bernama Dihya ibn Khalifatul Kalbi.
Kemudian Nabi SAW dibawa dia ni, dia pun direbahkan oleh malaikat tadi. Dan peristiwa ini berlaku ketika kali pertamanya, iaitu ketika Nabi SAW berada di Bani Sa'diyah. Di satu kampung namanya Bani Sa'diyah. Jadi kampung ni, itulah tempat yang mana Nabi SAW dia duduk pergi main. Start daripada dia ni, dia hantar dia ni, sapalah umur dia 6 tahun. Duduk main dengan anak susu dia. Dijaga oleh mak susu dia, iaitu Halimatus Sa'diyah, dan ayah dia, iaitu ayah susu dia tu. Bukan ayah susu lah. Ayah dia lah. Kita kata kat. Hak dia jaga dia. Nama dia iaitu Al-Harithah. Harithah. Jaga dua ni. Tiba-tiba satu hari, Nabi duk main dengan anak susu, adik-beradik susu hak lain ni. Tiba-tiba marinya malaikat menyerupai manusia, perebah kahwin ni. Kemudian dibelah dada Nabi SAW. Dia belah dada. Belah dada sini. Kalau zaman dulu sebut belah dada ni, boleh percaya ke tak? Boleh percaya. Zaman lah ni belah dada, orang buat tubik ni, buat tubik hati ni, orang buat tubik, orang pun tengok bersih hak ni, molek kedok ada bocor ke gapo kita gini. Lepas tu masuk mula. Kalau zaman lah ni buat tubik, kalau belah perut orang, kalau mengandung orang puan ni perut mengandung ni, buat tubik gua ni elok-elok kau ni, lepas tu masuk susun balik. Jadi tak pelik zaman ni. Zaman dulu pelik lah. Zaman yang mana ketika itu, bapa yang orang tak percaya sangat Isra' Mi'raj ni. Sebabnya zaman itu tak ada helikopter. Tak ada kapal terbang. Tak ada kereta. Tak ada motor. Zaman itu sebab tu orang tak percaya. Nabi cuba bayangkan. Daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, satu malam naik langit turun. Laku mana tu? Tak ada. Maka ketika itu, dada Nabi SAW dibelah dada dia. Kemudian dicucikan dengan air Zam-Zam. Dicuci sungguh-sungguh. Saya nak tuan-tuan ahli Jumaah yang saya kasihi, terus sebut dalam hati. Subhanallah. Sebut dalam hati lah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Rasa mana? Sini ke sini? Kita rasa dada, betul ke tak? Rasa kita ni rasa dada. Kalau suruh doktor, mana-mana doktor pakar atas muka bumi, Allah SWT sekarang waktu tubik, belah. Mana tubik perkataan tu? Kalau mulut kita kecek ni, tubik sini, lidah. Ataupun suara kita ni, tubik dari mana kan? Dia panggil, kalau bahasa Arab, dia panggil al-auta' as-sawtiyah. Ataupun pita suara. Dia tubik kau tu. Punuh pita suara kan? Sebab tu bunyi kecek gitu. Sebab punuh pita suara. Pita suara ni punuh. Tak boleh nak tunjuk agama. Nak katanya hati yang dipanggil hati nurani. Itulah hati yang mana apabila kita buat dosa, dia mari titik kita. So. Sebab tu gelap hati tu. Rasa malah je nak ngaji Quran. Rasa malah je nak beribadah kepada Allah. Rasa malahnya nak mari masjid. Rasa malahnya nak buat kebaikan. Rasa malah berlaku tu sebab apa? Disebabkan oleh hati yang mana dimasukkan. Hati ni dititikkan hitam. Itulah masalah dia. Sebabkan Nabi SAW nak diperjalankan Isra' Mi'raj ini, maka hati Nabi kena bersih. Sebab dia nak masuk syurga nanti. Nabi nak pergi melawat ke syurga, nak naik atas ni, nak jumpa dengan para Nabi dan para salih mursalin, kemudian nak jumpa naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni. Dan terus nak masuk syurga, nak tengok neraka, nak jumpa Allah. Dibersihkan hati Nabi SAW. Itulah simbolik yang kita, kalau setiap kali kita nak jumpa Allah, kita kena bersihkan hati kita. Dengan istighfar, ataupun dengan kita baca Quran. Kemudian, Nabi SAW, dia kemudian didatang Pak Utita.
didatangkan. Fa'utiya didatangkan kepada aku burak. Bukan burak ai dah. Burak ai itu tes minyak. Sini ada burak ai sini. Ada. Kalau tempat saya alih sana tu adalah. Saya duduk dalam Melaka. Cuma dia ala kebaca. Gunung tu ada burak ai. Kawasan dia. Burak ai patut ambil dia buat macam apa? Kuda patut ada sayap. Gitulah burak. Burak ini dia bukan serupa dengan kuda dan dia bukan serupa dengan himar. Dia duduk tengah-tengah. Lebih kurang dia panggil bagal. Bagal rajin serupa dengan himar, kuat serupa dengan kuda. Itulah burak. Maka burak ni mari turun ni, malaikat turun daripada syurga ni. Mari turun nak naik burak ni. Dan tuan-tuan ahli Jumaah, adik-adik, abang-abang, ayah, mak yang saya kasihi. Kita hari ni kita mari masjid, ada orang naik sikar. Ada orang mari naik kereta. Ada orang mari naik motosikal. Ada orang mari jalan kaki. Maknanya ada kenderaan. Ketika di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada kenderaan untuk kita pergi ke mana-mana. Tetapi ketika mana kita berada di alam akhirat, kalau kita tak masuk syurga, kita tak boleh naik kenderaan. Tak ada kenderaan. Dan kenderaan semua orang yang masuk syurga ini, semuanya adalah semua akan merasai burak naik burak belakang. Cuma burak. Maka ketika mana burak ni mari, dia nak lari. Nak lari. Tak sewi naik. Kemudian katanya malaikat Jibril, mu tahu tak siapa hak akan naikmu ni? Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi yang paling mulia atas muka bumi Allah dan paling mulia semua makhluk-makhluk. Dia pun tunduk, malu dia. Dia barulah rasa tenang dia balik. Kemudian dia seminar air lah. Silakan. Kemudian apabila dia naik burak, dan burak ini perjalanan dia sekali dia langkah jauh mata memandang. Kita kata kita paling degah dah kereta, mungkin kereta Ferrari ke, Lamborghini ke, ikutlah kita degah. Ataupun kalau lah ni dia panggil jet Concorde ke, jet degah zrab sekali ke. Tapi tak boleh lawai lagi. Burak ni dia sekali zrab. Burak ni maksud dia apa? Burak ni kal barak. Barak artinya sepatah kilat. Kilat. Zrab. Laju. Dan Nabi dalam keadaan walaupun laju Nabi sallallahu alaihi wasallam burak ni naik burak. Tapi dia boleh tengok bawah. Dia tengok, dia nampak bawah. Kata kalau kita kata kalau naik motor bawa dah seru. Rambut ni kalau buat rambut seru. Naik dia ada. Tapi tak kena pakai topi keledak. Ni naik itu molek, burak naik molek. Kemudian dalam perjalanan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia singgah di 3 tempat. Tempat pertama dia singgah di Madinatul Munawwarah. Dulunya nama dia Yathrib. Naik. Tempat pertama dia singgah di Madinatul Munawwarah. Dulunya nama dia Yathrib. Naik. Sekali lagi naiklah pula. Naiklah pula Nabi sallallahu alaihi wasallam burak. Sapalah ke tempat iaitu Tur Saina. Min Tur Saina atambutu bid-duhni wasibghil lil akilin. Allah sebut dalam surah Anbiya. Dan kalau kita baca bahasa surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sini wa hadzal balad. Kita baca bahasa surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sini wa hadzal balad. Kemudian naik pula dia burak dengan Sayyidina Jibril ni. Sapalah pula di satu tempat ni yang panggil Baitul Laham. Baitul Laham ni mana Baitul Laham? Baitul Laham ni dekat dengan Palestin. Baitul Laham ni tempat Nabi Isa ibn Maryam lahir.
Apa hal berkaitan dengan get ready ke apa persiapan diri kita. Kemudian kita akan tunggu lagi seterusnya Nabi Isa ibni Maryam. Dia akan turun. Turun di mana? Turun di Menara Putih. Ini panggil di Damsyik, Syria. Bapa turun situ. Di situlah tempat adanya satu jasad, iaitu jasad Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Nabi Yahya, sebab dia turun situ. Sebab Nabi Yahya duduk bawah. Duduk dalam jasad dia, duduk bawah Menara Putih. Kemudian dia pergi jalan dia, sapalah dia jumpa di Baitul Maqdis, kita cerita semula. Itu bab lain pula, bab akhir zaman. Kalau nak buat ceramah bab akhir zaman. Kemudian apabila Nabi SAW naik burak, sapalah dia di Baitul Maqdis. Sapa di Baitul Maqdis, dia pun parking. Parking lah dia, Nabi SAW, dia parking. Dia letak mana parking dia ni? Dia tambah burak di satu dinding yang dipanggil Haitu Burak. Dinding burak. Dindingnya binatang burak. Tapi lah ni mana dinding itu? Dinding itu berada, kalau kita Google, dia ada tempat dia. Lah ni orang panggil dinding ratapan Yahudi. Orang Yahudi duduk gitu kan. Kalau siapa duduk situ, dia akan menghapuskan dosa. Dia nak mengelakkan daripada orang tahu di situlah dindingnya burak. Jadi orang Yahudi buat gitu. Dia nak kita tak tahu. Siapa kata tu? Nak manipulasikan cerita. Lah ni dia buat Dome of Rock tu. Buat warna tu orang ingat ke situlah Baitul Masjid Aqsa. Padahal Baitul Masjid Aqsa ni luah. Kita kata, saya kan ikhlas hati saya biasa lalu lah sini. Sebab apa nama ni, terbalik kadang-kadang saya pun orang kalau kubur kadang-kadang balik juga kat ni. Kita lalu mari sampai sini, masuk dalam kata mari tapak kenapa? Luah tapak. Nak pergi tanah ni. Musim mana tanah? Mesti apa ke sana atau luahnya sini. Saya biasa mengajar tetapnya di Masjid Kubatan kita, Masjid besar, Masjid mungkin Kubatan. Masjid tu besar, tapi kawasan dia tak apa besar. Ni masjid ni nampak besar, tinggi. Lepas tu kawasan pun luas. Pergi kat tu saat ni nampak macam ada pokok-pokok ni. Kenapa situ pokok tak ni? Pokoknya hak masjid tu. Join ke hati. Maknanya ada income lah untuk masjid. Alhamdulillah, hebat. Tahniahlah orang sini. Kemudian apabila sapanya situ, Nabi pun naiklah dia. Tiba-tiba semua para Nabi dan para Rasul dibangkitkan. Ada. Seperti mana kita tangan kita ni, kita kutip, rasa sakit. Nabi SAW dia jalan daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dia gingan tubuh dia, bukan gingan mimpi. Kenapa jangan gingan mimpi? Gingan tubuh badan dia. Dan para Nabi ni dia bangkitkan dengan tubuh jasad molek. Maka kita berkata, lagu mana hidup mula? Kawin tu mati lama dah para Nabi mati belakang. Lagu mana hidup? Tak pelik tuan-tuan. Kita mati nanti masuk dalam alam kubur. Tiupnya sakakala qalu ya wailana man ba'd wa nufiqa fis suri fa idahum min ajdati ila rabbihim yansilu qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Allah sebut dalam surah Yasin, dia kata apabila ditiupkan sakakala, tiup sakakala tu gak sekali dia tiup gak. Besar mana gak sakakala ni? Sakakala ni besar dia ni, seluruh alam semesta duduk dalam dia bah. Langit, bumi ni sebutir ni. Langit ni duduk pohon dia belakang. Sekali dia tiup ni, orang jeniuk ni nama dia malaikat, digelar sebagai Israfil. Israfil ni zaman Nabi SAW, tropek dia tu sangkakala duduk mulut dah. Duduk gini.
Dan zaman Nabi SAW kaki dia begini dah. Kita kata begini. Tu 1400 tahun yang lalu. Berkali kalau kita mudah nak faham bahasa kita lah kita kata. Kita kata, ni perut nak tahan ni. Jangan bayar malaikat ada perut pula. Nak faham, nak mudah faham. Tarik nafas tu begini. Tunggu nak. Besar dia tiup. Serap hacuk habis. Besar dia. Malaikat Jibril ni, dia ada 300 sayap alik kanan, 300 sayap alik kiri. Allah sebut dalam surah Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, da'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Ada malaikat ada sayap. Matna ada malaikat 2 sayap. Wa thulatha ada malaikat 3 sayap. Wa ruba ada malaikat 4 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ada malaikat yang Allah lebihkan. Iaitu di antaranya malaikat Jibril 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Hadis ni panjang lah. Tapi saya rekahkan hadis ni. Kemudian Israfil pula dia ada 300. Jadi berapa? Ambil sebelah kanan sebelah kiri, gabung dua ni, tok sebelah kanan, tok sebelah kiri. 900. 900 kanan, 900 kiri. Itulah malaikat Israfil. Besar dah kau malaikat Israfil? Tak lagi. Ada satu malaikat yang besar lagi. Iaitu malaikat dipanggil malaikat penanggung arash. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Allah sebut dalam surah Al-Haqqah. Ada satu malaikat yang pegang. Ada 8 malaikat pegang. Dua alik ini, dua alik ini, 2 bercunu, 2 bercuni. Jadi 4. Kita segi 4 kita. 2 alik ini, 2 alik ini, 2 alik ini jadi 4. Sayap dia ni 1200. Sebelah 1200. Sebelah ni. Itu malaikat penanggung arah. Besarnya. Itu malaikat. Tapi jangan kita bayar pula. Malaikat besar kat Tuhan tu nama besar. Jangan dah. Jangan salah bayar gitu. Betul-betul malaikat saya duk cerita besar. Tuhan ni besar. Jangan. Jangan ada akidah lah betul lah. Allah tak suka. Laisa kamithlihi syai'un. Wa huwa as-sami'ul basir. Kemudian apabila dibangkitkan balik. Saya lupa nak tanya. Bunyi tek. Siapa kau pun? Siapa kau pun tak imeh? Jangan ayat ikut saya tak imeh. Kita biasa mengajar 2 jam, 3 jam. Siapa kau pun? 9. Boleh? 8.50 ke 9. Jangan buat siapa habis dah. InsyaAllah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian apabila dibangkitkan, Nabi duduk belakang lagi. Engkau dia, para Nabi ni seorang lagi. Tiba-tiba malaikat Jibril menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan ya Rasulullah, silakan ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan. Dia imamkan siapa? Mengimamkan para anbiya wal mursalin. Ia jadi terimam. Nabi ini orang lelaki. Dan para nabi semua laki ke puan? Laki. Zaman lah ni, terimam puan pun nak jadi terimam. Ada orang baru lah ni. Orang baru. Percaya sendirilah. Jadi terimam. Dia kita puan situlah. Tak boleh buat apa. Tak boleh nak lawan Tuhan. Kemudian, apabila Nabi SAW mengimamkan para anbiya wal mursalin, jadilah Nabi SAW orang yang paling terhebat, yang mana dia ini adalah jadi ketua kepada para jin, para syaitan, para manusia, para binatang, para malaikat, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketua. Soalan yang kita terpanggil dalam hati kita, kita fikir, bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak leh ke dia terima semaya ni atas muka bumi Allah? Bapa tak leh ke terima? Tak leh ke dia tak jalan naik ke langit? Ketika mana diciptakan bumi dan langit ini, dia badi. Bumi dengan langit dia badi. Akulah paling hebat. Langit pun kata, akulah paling hebat.
Sedihlah langit. Sebabnya bumi sedihlah. Sebab apa? Sebab langit ini semua orang-orang baik berlaku di atas langit. Jadi bumi ini sedihlah. Apabila sedih, apabila lahirnya Nabi SAW, maka bumilah yang paling termulia sekali. Jadi, malaikat, penduduk langit ini pula sedihlah saya dia. Ya Allah, buat marilah Nabi ni sekali jalan tak apa dah. Sekali perjalanan tak apa dah. Rasa suka dah. Set-set langit raya. Berarti dia antara hikmah dia nak menunjukkan Nabi, bumi mulia kerana Nabi, langit mulia kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulia kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian habis cerita Isra secara ringkasnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah aja buruk, malaikat pun buka sayap, tukar. Jangan bayar apa? Avengers kan? Avengers tiba-tiba tukar serap. Orang-orang muda faham lah. Tengok cerita filem tu kan? Mata dia tukar serap, tukar. Dia ada sayap ke apa. Jangan bayar nak kata. Dia tak sama. Malaikat ni tadi dia orang tadi. Dia orang lagi. Siapa kau nak naik lagi dia pun tukar. Itulah kali kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Jibril alaihi salam dengan rupa yang asalnya, iaitu rupa malaikat. Tamanya ketika mana? Ketika mana diturunkan Al-Quran. Apabila nak turun Al-Quran, Allah tunjukkan kehebatan dia dengan menunjukkan Allah ciptakan malaikat ni bersama mana. Dia tunjuk. Lepas tu, mukjizat yang teragung kedua, iaitu Isra Mi'raj. Lagu mana dia nak tunjukkan kehebatan dia ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan lagi sekali malaikat tu lagu mana. Sebab tu saya bayar bersama mana sayap ni, lupa nak cerita. Bersama mana agak sayap Nabi bersama mana agak sayap Sayyidina Jibril ni, sayap dia ni boleh tutup timur ke barat. Baru sayap. Dia ada 300 sayap. Maka ni kalau tutup belakang agak jeng. Gelap habis. Warna gelap hari ni tak cerah-cerah. Sayap malaikat Jibril jatuh. Apa kata hak lagu tu? Nak kata besar. Maka naiklah Sayyidina Jibril alaihi salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan ni bukan dekat. Daripada langit tu, Lauh Mahfuz turun ke bawah ni, perjalanan dia ni berapa ribu tahun tuan-tuan. Kata Allah dalam surah Al-Ma'arij, sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' min Allahi dhil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Fasbir sabran jamila. Malaikat ni daripada Lauh Mahfuz tu, daripada atas sana turun ke bumi setiap hari ni, perjalanan dia 50,000 tahun perjalanan. Kita pergi Johor, mungkin sehari, betul tak? Kita balik sini 2 hari. Kalau kita round dunia ni dengan roket, mungkinlah tak sampai sebulan saya rasa. Round betul-betul. Tapi tuan-tuan, nak pergi langit pertama ni, satu langit pertama kita nak naik ni, perjalanannya adalah 500 tahun perjalanan. Tadi nak daripada bumi nak pergi naik sampai ke atas. Straight naik ke atas. Ada kejadian apa naik yang Allah dah cerita dalam surah Al-Ma'arij. Ma'arij daripada jamak, singular dia adalah, singular ni maknanya mufrad dia, Mi'raj. Yang kita duk sebut sama Mi'raj. Plural dia ataupun dia panggil jamak dia, iaitu Ma'arij. Setiap hari akan ada malaikat hijab dia waktu turun satu makhluk Allah yang bernama kesedihan. Makhluk Allah ke kesedihan? Yes. Setiap hari Allah akan menurunkan satu makhluk Allah juga yang bernama stres. Setiap hari Allah waktu turun juga satu makhluk Allah yang bernama keluh kesah. Dan setiap hari juga ada malaikat yang akan mencabutkan makhluk yang bernama kesedihan, gelisah, untuk diangkat ke atas muka bumi.
Kalau hari ni kita rasa anxiety, hari ni kita depression, hari ni kita serabut, bukan sebab lain. Sebabkan malaikat itu menurunkan anxiety dalam diri kita, kalau bahasa standard. Menurunkan keluh kesah, menurunkan perasaan sedih dalam diri kita. Sebab itulah, mari ikut saya. Kita doakan apa yang Nabi SAW ajar kepada kita. Allahumma inni, ikut saya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukh wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Inilah doa yang Nabi SAW ajar kepada kita. Hindari daripada keluh kesah, hindari daripada sedih, hindari daripada perasaan lemah, hindari daripada perasaan malah, hindari daripada perasaan kedekut, hindari daripada perasaan takut, hindari daripada takutnya kita kena orang minta hutang dengan kita, hindari daripada kekerasan orang buat kita. Inilah doa yang sangat penting yang kita perlu amankan dalam kehidupan kita. Maka Nabi SAW dia naik langit. Langit yang pertama, iktub. Maka langit ini, sebelum ini langit, daripada langit 1 sampai langit 7, dia buka semua. Tapi ketika mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ketika itu langit ditutup. Sampai kali ni kau Ustaz ditutup? Yes. Sampai kali ni ditutup. Hanya dibuka di waktu yang paling mulia, yang mana kita tunggu-tunggu nanti, iaitu malam yang kita disebut sebagai 1 bulan, bulan Ramadan yang mulia. Barulah itu langit dibuka. Sebab tu pentingnya diri kita, kita nak masuk Ramadan, biar kita ibadah sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Tetapi ibadah bulan Ramadan tidak akan terjadi apabila tidak ada persiapan pada bulan Rajab, Sya'ban. Takkan ada. Bulan Rajab kita tak bersiap dengan kita tak puasa, tak rajin sekali pun kita puasa bulan Rajab, maka masuk hari pertama bulan Ramadan, maka ketika itu puasa hari pertama penipuan. Yang mari habis hilang air dalam tubuh gak, yang mari pening gak, Allah pakai tidur, bangun-bangun, bayar kau seminit lagi nak bayar. Makan tu gak. Oh, beli habis, pasar tu habis, buat balik rumah. Makan apa? Minum air, habis air. Nasi gapo, air perciknya, air pedahnya, gapo ikan percik, ikan pedahnya, tak ada berlaku. Minum air tu. Lepas tu banyak tu gak pakai tidur. Gorik lambat sikit. Kalau contoh hisap pukul 8.20 kan, 8.15 tu, nak semaya gorik semata. Main gorik semata sudah main gorik tidur. Maya isa bila? No. Sekali dengan tarawih. Orang mari tarawih, kita tak mari tarawih. Sebab tidak ada persiapan pada bulan Rajab kemudian. Kalau tak ada dengan Rajab, maka biar ada persiapan dengan bulan Sya'ban. Ada lagi masa kita. No, persiapan untuk menuju kepada bulan Ramadan yang mulia. Maka apabila dia buka, dia tanya, Man? Ana Jibril. Aku Jibril. Kemudian dia kata, Ma'aman. Siapa denganmu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dia kata, A'ursila ilaih. Adakah Muhammad diutuskan? Tengok. Kalau kita, oh Muhammad, amai masuk-masuk. Tak. Malaikat tak begitu. Malaikat tegas. Malaikat disebut di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, malaikat ni dah dia tegah backing, tak rajin tak rajin lawan cakap Tuhan, sentiasa buat apa yang Allah suruh. Allah kata, mungkin jamu buka pintu, tutup pintu. Hijab buka pintu, tutup pintu. Hijab tu. Jangan mudah pandai-pandai. Kalau aku kata tak sebuka, tak sebuka. Itulah hebatnya para malaikat.
Maka dia kata, ya, Muhammad diutuskan. Kemudian sapalah dia. Nabi tengok malaikat ni penuh. Malaikat ni penuh sangat-sangat. Kemudian tiba-tiba cotek sore dia tengok tinggi sore. Iaitu Nabi Adam alaihissalam, Sayyidul Bashar. Ketua kepada manusia ini. Tinggi dia ni 60 hasta. Kalau lah ni 90 kaki. 90 kaki ni, kalau masjid kita ni 12 kaki ke 13 kaki. Lebih kurang Hak ni lah. Lepas tu naik lagi. Kalau kita kata 10 kaki setikak ni, mana 10 kali 9, 9 tikak. Tu kita tengok. Bangun ni hak 9 tikak. Itulah tingginya Nabi Adam alaihissalam. Tinggi. Tinggi. Tak boleh nak cerita kat orang tinggi lah ke mana. Kita ni kecil beleh. Kemudian, apabila nampak Nabi Adam alaihissalam, dia kata, Assalamualaikum bibni salih wan Nabi salih. Dia kata, Assalamualaikum wahai anak yang salih, wahai Nabi yang salih. Lepas pada tu, dia pun naik nak pergi jalan situ. Dia tak buat ke lain dah. Jangan tanya saya buat ke apa. Dalam hadis tu kat tu. Tak usah tanya. Lepas tu dia buat ke apa lagi panjang. Tak tahu. Dia ayat hadis tu kat tu. Kemudian perjalanan dia ni nak naik ke tara dia ni 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar, terbang. Naik dekat naik langit yang kedua. Maka jumpalah dia nampak dua orang, iaitu Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Nabi Yahya dia mati dah. Tapi Nabi Isa ibni Maryam dia naik langit ketika mana semua orang zaman dia Bani Israel ni nak bunuh dia zaman dia ni. Ketika itu Allah tukar dia, Allah buat naik langit dia. Allah buat naik langit. Wa qalahum inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Dak, aku tukar. Tukar dia naik langit. Bila naik langit ketika tu ada yang mengatakan umur dia 30, ada yang mengatakan umur 33. 30 lebih lah senang. Naik langit dan dia akan turun pula. Kalau kira umur dia ni Masihi ketika dia naik itu bila? 33 ataupun 30 Masihi. Lah ni 2024. Maksudnya 1000, kalau umur dia lah ni enggak, sepatutnya umur dia 1900, 1800 lebih lah. 1000 lebih. Turun 1000 lebih. Kita umur 100 pun jalan. Gitu. Sokok. Tak payah 100. Umur 70 je jalan gitu. Tak cakap. Ni umur 1000 lebih. Tak. Nabi Isa ibni Maryam dia turun, tangan dia kanan ni, dia letak atas sayap. Atas malaikat alik kanan. Dia tangan kiri letak atas sayap alik kiri. Dia turun. Dalam keadaan rambut dia ni gitu. Dalam keadaan rambut dia ni, kita kata hitam molek kak, minyak lah, nampak minyak. Semak. Umur dia 30 lebih. Tu kalau nak cerita pasal Nabi Isa, kena buat ceramah tentang Nabi Isa pula, cerita lain pula. Kemudian, apabila nak jumpa tu, dia pun Assalamualaikum bin Nabi Salih. Kemudian dia tak ayat lah, bi akhis salih. Dia tukar, sedara. Naik yang ketiga, jumpalah Nabi Yusuf alaihi salam tu wassalam. Naik yang keempat, jumpalah Nabi Idris alaihi salam. Dan Nabi Idris alaihi salam, kita jarang dengar cerita dia. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah sebut dalam surah Anbiya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Diangkatnya darjat Nabi Idris ni tinggi. Dia mati, dicabut nyawa dia di langit keempat. Dalam hadis sahih dia menyebut malaikat warna air dia langit 1, 2, 3, 4 tiba-tiba terlisih dengan malaikat yang cabut nyawa Israel. Belum tu malaikat Israel tu pergi jumpa Tuhan. Sebab Tuhan panggil dia. Jumpa Tuhan dia kata, "Pani mu ambil nyawa orang tu langit keempat." Mikir dia. Langit keempat? Atau aku nak warna air lah. Mana manusia nak naik langit keempat? Tengok ada malaikat warna airnya Nabi Idris alaihi salam, warna air selisih tak? Nyabut nyawa situ. Duduklah dia situ. Cerita Nabi Idris ni jari kita cerita. Tetapi yang paling penting tuan-tuan, bapa dia mulianya Nabi Idris ketika dia berada di atas muka bumi Allah SWT. Setiap hari dia beribadah, pahala dia ibadah ni
sama banyak semua manusia yang berada ketika zaman dia. Seorang dia ibadah, pahala dia ni sama banyak dengan semua orang yang beribadah zaman dia. Allahu Akbar. Dan dia banyak berzikir, dan zikir Nabi Idris alaihi salam ikut saya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah zikir yang kita ucapkan setiap kali kita solat Idul Fitri, solat Idul Adha. 7 akad, 7 apa? 7 takbir pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian tambah lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 7 kali, 5 kali Idul Fitri, 7 kali, 5 kali Idul Adha. Itulah zikir Nabi Idris alaihissalam. Dia jahit kau, dia dak buat gapo kau, zikir dia itu je. Naik apa ni langit yang ke-5, iaitu berjumpa dengan Nabi Harun, naik langit ke-6. Nabi Musa alaihissalam jumpa Nabi Musa, tiba-tiba acu Nabi Muhammad nak pergi naik datah tu. Tiba-tiba Nabi Musa ni, dia tengok Nabi Musa teriak. Nabi Musa menangis. Maka dia tanya Jibril, "Bapa Nabi Musa ni teriak ni? Bapa Nabi Musa ni menangis ni?" Dia kata dia sedih sebab dia rasa umat dia paling banyak, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi banyak, dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat masuk syurga Firdaus tanpa hisab insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Naiklah langit yang ke-7. Ketika mana dia naik langit yang ke-7, dia tengok malaikat ni, lepas tu ada satu bangunan. Bangunan itu adalah digelar sebagai Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu, kalau kita bawah atas muka bumi, kita ada satu Kaabah, yang mana Kaabah ditawafkan oleh manusia. Dan straight sejajar, selari dengan dia naik datah gitu, adanya satu Kaabah yang dipanggil Kaabah para malaikat. Setiap hari, setiap waktu, dia ada dua lah. Allah alam saya nak ayat pun tak kerti. Tapi mudahnya 70,000 ataupun berpuluh ribu malaikat masuk, dia tawaf sekali. Dia boleh buat umrah sekali je dalam hidup dia. Lepas tu masuk pula malaikat lain. Lepas tu puluh ribu pula masuk. Berpuluh ribu. Bayangkan waktu mana diciptakan malaikat sapa ke hari kiamat nanti. Gitulah silih berkati. Berapa ribu, berjuta, trilion tak boleh nak bilang. Infinity. Bilangan para malaikat. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia tengok ada seorang manusia yang duduk nyanda. Dia pun tengok muka dia tu macam muka dia. Dia tanya Jibril, siapa ni? Itulah Abul Anbiya, ayah kepada para nabi, iaitu moyemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mana dia jumpa Nabi Ibrahim, dia bersalam, Assalamualaikum, dia Assalamualaikum bin Nabi ibni Saleh wan Nabi Saleh. Assalamualaikum ya anak Saleh. Dia boleh sebut anak sebab apa? Sebab daripada Nabi Ibrahim semua nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, 5 nabi ini di atas. Seatas. Selepas Nabi Ibrahim semuanya akan jalurnya akan kena kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang putih sebut the house of Abraham. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia pun kata, dalam syurga ini ada tanah yang lapang. Dalam syurga ini ada bermacam air. Air sungai yang mana mu boleh minum belakang. Allah sebut dalam surah Asy-Syura, dia kata ada sungai daripada madu, ada sungai daripada susu, ada sungai daripada arak, ada sungai daripada air yang jernih. Mu boleh minum, mu jumpa aja air dalam syurga, mu boleh minum belakang. Boleh minum belakang. Dan katanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kata dalam syurga tanah yang lapang, tanah lapang. Kita tengok tanah depan tu kan, alik tu kan, nampak lapang molek kan. Tapi tanah dalam syurga dia panggil tayyibatut turbun. Maknanya tanah yang mana dia bangun sedap. Dan lagu mana kita nak membina pokok-pokok di dalam syurga itu. Setiap orang dia ada tanah masing-masing, cuma nak buat pokok dia. Maka dia kena menyebut kalimah Subhanallah. Ikut saya. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah zikir yang mana bermulanya Nabi Idris, kemudian Nabi Ibrahim zikir sama, dan apabila kita setiap kali kita nak solat sunat Idul Adha, solat sunat Idul Fitri, kita pun baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka dibina pokok-pokok daripada syurga. Dan hari ini tuan-tuan, Nabi Ibrahim dia kisahlah kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita jawab salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kita jawab alaika, sebut alaika wa ala Ibrahim assalam. Selawat salam kepada Nabi, dia sapa, dia beri salam, dan juga kita beri salam juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naiklah dia, sapalah situ, disitulah dipanggil Sidratul Muntaha, penakhiran. Al-Muntaha artinya ngujung lah. Sapa kat Sidratul Muntaha, malaikat pun ngayak, aku selenda, aku tak boleh nak pergi dah, aku setakat ni je. Sekarang hanya mung sahaja ya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, aku tak boleh dah. Mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mulia hari ini kerana kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ambil perintah semaya ke begitu gini, daripada 50 turun 5, dan Nabi pun turun pagi tu, dan insya-Allah saya tutup dengan ayat Nabi, ayat Quran dalam surah Al-Isra muka surat 282 sebelah halik kiri, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linudhihu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat 1 surah Al-Isra, surah yang ke-17. Kalau kita ambil daripada Al-Fatihah siapa dia adalah surah yang ke-17. Situ kalau nak urai satu ayat itu, lebih kurang ada setengah jam lagi lah. Jadi setakat tu je. Saya pun tengok kaki pun bakal duk gosok je belakang ni. Lepas tu dia tengok muka saya, nampak nasi belauk, nasi khabur, dia tukar dah. Tak ada dah. Mengikut kajian, manusia ni hanya boleh sejam. Lepas sejam tu kat dia ngisap, gosok lah. Hak pakai serban atas kepala, dia tukar dah, dia tak kaki dah. Dia tukar, dia tak kaki dah. Letih dah belakang, insya-Allah. Ada peluang, ada masa lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan insyaAllah tuan-tuan, kalau siapa dia yang rasa rindu nak mengaji Quran, rasa rindu nak mengaji Quran, insyaAllah tuan-tuan boleh tengok saya di TikTok almukhlisin.com. Setiap hari saya buat live pukul 5 pagi, pukul 7 pagi, pukul 3 petang, 10.30 malam. Saya buat live mengajar Iqra' je. Mana malu nak mengaji, mari. Tengok dia masuk. Lepas ni cuma hari ni mungkin lewat lah. Mungkin 11.30, 11.45 saya buat live nanti malam ni. Sebab nak sapa tu boleh sapa mungkin 10.30 kat aku sebelah juga nak apa pun Melaka lah. Gimari ke begitu gini. Jadi tuan-tuan boleh nak mengaji, ngajilah. Time inilah saya minta sangat-sangat letak dalam diri kita doa sama-sama. Jangan Tuhan jemput kita sebelum kita dapat mengaji Quran. Jangan Tuhan jemput kita sebelum kita pandai baca Quran. Kalau siapa dia Allah jemput dia tak pandai mengaji Quran, nescaya di alam kubur nanti, di alam barzah dia tak selamat. Kalau tuan-tuan tak percaya apa saya rakyat, tuan-tuan boleh minta dengan Tuhan mati pan. Nak tahu betul ke tak? Berjaya ke tak di alam kubur nanti, berjaya ke tak di alam barzah. Jadi sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Boleh ikut saya dah. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma akrimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.